Baik, kembali dalam cerita. Dapatan suara rakyat masyarakat penduduk Malaysia bukan sahaja menerusi media sosial, platform yang kami sediakan kepada anda, tetapi sistem secara konvensional ataupun tradisional, iaitu mendekati, berjumpa juga terus kami laksanakan untuk mendapatkan suara hati apa yang mereka rasakan, keadaan dan juga situasi terkini yang berlaku di Malaysia. Jadi kita gerakkan semua rakan wartawan kita yang ada di seluruh Malaysia untuk mendapatkan maklumat dan juga cerita di sebalik apa yang berlaku di Malaysia ketika ini. Salah seorangnya adalah rakan saya, Faris Azman, yang hari ini melaksanakan tugas berjumpa dan juga mendekati serta menyelami isi hati rakyat dan juga masyarakat. Jadi Faris, terima kasih kerana bersama dengan cerita waktu ini. Cerita besarnya adalah apa yang rakyat suarakan, apa yang rakyat rasakan, apa yang Faris boleh ceritakan. Baik, Ihsan, apa yang kita dekati rakyat sebenarnya perkara ini bibit-bibit mengenai dengan isu-isu darurat ini. Kabar-kabar angin ini telah pun tular daripada laman sosial sehinggalah ke kalau kita tahu ia menjadi persoalan oleh rakyat. Dan sehinggalah saya pergi ke semalam, kita pergi juga, hari ini kita pergi ke sekitar Kuala Lumpur dan sebagainya untuk melihat sendiri apa kata mereka. Banyak generasi B40, golongan-golongan B40 ini di mana mereka daripada peniaga, daripada pemandu teksi sehinggalah ke barisan frontliner, petugas barisan hadapan. Mereka ini menjadi persoalan yang sangat besar kepada rakyat Malaysia. Dan rata-rata mereka mengatakan bahawa kemelut apa yang berlaku sebelum ini, terutamanya apabila politik, kerana kita lihat sebenarnya Ustaz, dalam tempoh seminggu dua, dan selepas itu apabila kita dengar dengan kabar angin mengenai darurat, mereka resah kerana kita tahu sejak Mac peniaga-peniaga PKP ia memberi kesan. Selepas itu ada kawasan yang terkena PKPD dan ada juga PKPB yang dilaksanakan ketika ini. Jadi ia memberi kesan ekonomi kepada rakyat dan ia memberi persoalan besar kepada rakyat. Adakah bagaimana pula dengan mereka ini untuk mencari rezeki setiap hari, dan bagi peniaga, mereka akur jika perkara ini perlu dilakukan. Tetapi bagi rata-rata golongan frontliner dan rakyat-rakyat lain sebenarnya, mereka mahukan titik noktah itu dapat dicapai kerana ia memberi satu, mereka kata pening kerana melihat perkara ini terus berlarutan di antara ahli politik dan sebagainya. Itu jelas mereka, itu luahan hati mereka sebenarnya, Aisan. Dan kita ada menemu bual beberapa rakyat-rakyat di sekitar di seluruh negara sebenarnya, bukan hanya di Kuala Lumpur, dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa kata mereka mengenai dengan isu darurat ini dan juga kemelut yang kita hadapi ketika ini. Politik itu memang penting, tapi dalam keadaan sekarang ini kemelut COVID-19 yang melanda negara adalah jauh lebih penting. Kami sebagai frontliner di bahagian doktor di klinik swasta maupun di kaki tangan kerajaan sangat mengharapkan supaya semua orang dapat bekerjasama. Peraturan yang ditetapkan harus dipatuhi walaupun berada di dalam bidang yang berbeza, walaupun anda berada dalam beberapa pemerintahan, tetapi tetap memastikan bahawa jika kita mematuhi SOP, maka COVID-19 ini dapat kita kekang dan dapat kita atasi bersama-sama. Yang pastinya setiap langkah yang kita ambil haruslah secara bersama-sama untuk kita bersatu padu untuk lebih bergerak ke depan untuk memastikan obat ini dapat kita tangani dengan lebih baik. Kita harus saling menjaga kita jaga kita. Maksudnya di sini adalah ahli politik menjaga kita sebagai rakyat dan rakyat juga harus menjaga kebajikan ahli politik. Di sini saya ingin tekankan sebagai rakyat, kita semua berperanan untuk mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan, menjaga penjarakan sosial, memakai mask dan juga mengambil suplemen untuk meningkatkan ketahanan badan kita seperti mana vitamin C. Dan yang paling penting, kita harus bersama berganding bahu untuk menyekat penularan COVID-19 dan dalam masa yang sama meningkatkan ekonomi rakyat. Okey, bagi pendapat saya, kita perlu redakan suasana politik. Kita kena tumpukan kepada kawalan penularan COVID-19 dan pada yang sama kita perlu meningkatkan kembali ekonomi negara.
Baik, itu antara suara rakyat, Faris. Tapi kita nak melihat kepada perspektif yang jauh daripada isi hati mereka. Terutamanya kita nak berdepan dan juga memerangi COVID-19. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk menghadapi tekanan politik yang mungkin kadang-kadang ia tidak memberi kesan kepada rakyat, tetapi rakyat inilah yang memerhati dan rakyat inilah yang merasai mungkin kesan dan juga impaknya turut dirasai oleh mereka. Apa antara perkara-perkara lain yang mungkin rakyat katakan, Faris juga sebagai wartawan dapat meletakkan diri di antara suara cerita politik ini dengan rakyat yang berada di bawah ini? Baik, terutama paling utama macam saya katakan tadi, di mana ekonomi itu menjadi jelas. Majoriti rakyat yang kita dekati, mereka risau kerana keadaan agak sukar apabila pandemik COVID-19 terus meningkat dengan kes positif, jumlah kematian juga dilaporkan meningkat, dan begitu juga dengan kluster-kluster, pertambahan kluster dan sebagainya. Ia menyukarkan di mana rata-rata kita untuk bebas seperti dahulu kerana kita ada perintah kawalan pergerakan bersyarat di Kuala Lumpur, di Selangor, Putrajaya, Labuan dan sebagainya. Dan juga kita ada juga PKPP itu masih lagi dilaksanakan, dan ada juga PKPD di beberapa kawasan terutamanya di Sabah. Jadi mereka-mereka ini khawatir kerana ekonomi ini barulah, kerana kita tahu kerajaan ada melaksanakan penjana. Kerana penjana ini memberi nafas sedikit kepada rakyat untuk bernafas, khususnya golongan B40, kerana mereka ini pendapatannya tidak seperti dulu. Pendapatannya mereka ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan apabila berlakunya seperti tadi, saya pergi ke Masjid India, PKPB dilaksanakan, tidak ramai kerana kita tahu bukanlah semua dalam satu keluarga itu boleh keluar. Jadi permintaan pelanggan ini kurang, perniagaan mereka merosot, ekonomi merosot, dan kehilangan pekerjaan itu terlalu banyak. Dan jika darurat berlaku, ordinan darurat dan di bawah Perlembagaan Persekutuan ini, di bawah 150, perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, jika ia diisytiharkan, bagi rakyat sebenarnya perlu satu mekanisme yang dilihat berkepentingan kepada rakyat. Selain kalau kita tahu darurat, ordinan darurat ini kalau diisytiharkan kerana untuk memerangi wabak pandemik COVID-19, pada masa yang sama ekonomi ini juga perlu berjalan dan perlu ada mekanisme lain yang diperkenalkan oleh kerajaan supaya mereka bolehlah memenuhkan perut mereka, mengisi perut mereka setiap hari, dan ekonomi itu berjalan walaupun ia sedikit landai, tetapi ia akhirnya ekonomi itu akan pergi ke rakyat, dan duit untuk rakyat itu dijana setiap hari. Itu antara rintihan mereka, luahan mereka, kerana politik ini bagi mereka perlu penyelesaian satu hal, tetapi ekonomi ini yang paling penting. Ya, ini juga rintihan suara Faris yang dapat kita dengar kan. Faris juga mungkin mewakili rakyat, masyarakat, tetapi kita nak melihat kepada konteks seorang wartawan itu mendapatkan suara rakyat dan juga apa yang mereka kata. Faris, kita mungkin boleh dengarkan satu lagi tinjauan dan juga apa orang ramai kata berkaitan dengan situasi semasa ini. Saya punya perasaan tu tengok polis-polis, doktor yang jaga tu. Saya menitikkan air mata tau. Saya sedih bagaimana dia menghadapi dengan penyakit macam itu, dengan anak bini dia kerja 24 tu. Saya tak tahu. Saya nak cakap. Begitu sekali lah. Saya rasa tak payahlah politik. Dulu dah reda besok. Nasib baik Agong tu bijak. Dengan keadaan sekarang COVID-19 ni, saya rasa ini yang lebih kritikal sebab benda ni kita tak boleh nak kawal. Kalau politik tu kita boleh kontrol sebab dia among manusia kan. Ini penyakit kan, so bagi saya lebih baik fokus kepada penyakit yang merebak tanpa dikawal tu daripada politik. Bukan tak boleh teruskan politik, walau bagaimanapun kita tengok keadaan semasa daripada hari ini. Jadi tak kiralah mana-mana politik pun hari ini ya. Kita gabungkan sekali, kita duduk satu meja supaya sepahaman tu rakyat boleh menilai keadaan semasa tentang penyakit yang cukup serius di penyakit COVID-19 ini. Saya yakin dan saya percaya pada pihak khususnya masyarakat umumnya
Tak, hari ini bukan tak mau politik, tapi dia nak tengok keadaan semasa dari segi penyakit. Kita redakan penyakit COVID-19 ni. Jadi itu tadi Faris, antara cerita dan juga mungkin yang disuarakan lagi. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh dikongsikan. Okey, bagi rakyat juga seperti yang kita lihat, saya mewakili suara rakyat lah sebenarnya untuk kita mendengar sebenarnya apa kata mereka, keluhan mereka ini amat penting kerana kalau kita tahu, kalau kita cerita pasal politik ni tiada kesudahannya, tetapi bagi rakyat mereka mahukan satu kerajaan yang kukuh, mereka mahukan apa sahaja yang dilakukan, apa sahaja pengisytiharan darurat ataupun sebagainya, ia akan berbalik kepada rakyat. Bukan sahaja kebebasan, tetapi rakyat mahukan kemelut yang mereka hadapi, kemelut pandemik ekonomi ini sendiri. Bukan pandemik COVID sahaja, pandemik ekonomi ini juga dapat dipertimbangkan oleh kerajaan untuk menjana, memberikan mereka lebih ruang untuk bernafas. Dan ini mungkin kita boleh dengarkan lagi luahan-luahan rakyat di luar sana. Politik kita sekarang ni nampak macam tak stabil. Lepas tu tambah pula dengan penyakit kita sekarang ni COVID-19 ni kan. Tapi macam mana pun patutnya pada saya sudah-sudah lah kan. Betul tu tindakan yang yang kerajaan sekarang ni buat pun memang betul lah. Cool down patutnya dan jangan merebut kuasa. Nampak sekarang ni orang keadaan pemimpin kita sekarang ni nak berebut tempat, kerusi dan kuasa lah yang sebenarnya itu je. Pada saya udah-udah. Selagi kita bertelagah, selagi kita rasa apa orang cakap ada setengah pihak mengambil kesempatan atas benda ni, saya rasa isu ni sampai bila-bila rakyat akan susah juga bang. Bagi saya lah kan, sebab apa? Kita orang dah penat dengan isu barang naik, apa lagi dengan kos sara hidup yang meningkat. Jadi semua benda ni saya rasa buatkan rakyat lagi ditekan lah. Kita rakyat jadi masalah tengok kami. Satu orang pun tak ada. Saya macam mana? Semua bayar taksi. Sedih lah. Kita sedih lah. Kita nak yang terbaik lah. Tak kira siapa-siapa Anwar ke Maidin ke. Kita tak kira tu. Kita mau boleh cari makan. Politik kalau boleh berpakarlah demo. Mungkin ada yang membawa kepada stigma kalau rakyat cakap mungkin tidak didengari dan sebagainya. Tetapi sedar ataupun tidak, kadang-kadang suara rakyat itulah yang diambil pertimbangan sewajarnya untuk membuat sebarang keputusan yang ada dalam negara ini kan Faris? Itu konteks dia. Betul, itu yang rakyat mahukan. Di mana luahan ini bukannya kita saja-saja untuk pergi untuk mendengar saja mata-mata. Apabila kita keluarkan keluhan-keluhan ini adalah keluhan yang jujur dari hati mereka. Betul. Supaya selepas ini apa-apa yang berlaku, mereka akur jika titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan apa sahaja darurat dan sebagainya demi kebaikan mereka. Tetapi pada masa sama, luahan ini perlu diambil tahu dan diambil kisah oleh pihak pimpinan. Baik, itu suara yang kita bawakan. Terima kasih kepada Faris Azman atas cerita di sebalik apa yang kami paparkan dan juga berikan kepada anda. Sekian saja cerita. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.